sekiranya terjadi apa-apa, ini adalah perkhidmatan yang tidak dilindungi oleh insurans. Pelajar-pelajar yang hendak menggunakan perkhidmatan pengurutan awam ini tidak menggunakan perkhidmatan yang tidak sah lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran malam ini juga boleh ditonton secara HD di www.tonton.com.my. Bekas pelajar warga asing dikesan menawarkan perkhidmatan e-hailing kepada pelajar di sebuah universiti awam sekitar Kuala Lumpur. Bayaran murah menjadi punca kegiatan itu berleluasa tanpa sebarang perlindungan insurans. Ops Transporter dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi membendung isu itu turut disertai wartawan Arisha Khalid. Now, one point that we mentioned so you have finished your study, you mean? And now we're going to continue, inshallah, with this week, is that this da'wah was what your major? A lot of people call it a secret da'wah, but this is not a good word to use. This is your car? And when he goes all the way to Mecca, your own car. the Prophet says, don't accept Islam now. It's too early. And this shows that at this time, the Prophet was not preaching to anybody outside of Mecca. Selepas tamat pengajian tahun lalu, seorang pelajar warga asing dikesan menjalankan khidmat kereta sapu tidak berdaftar dengan menggunakan kenderaan bersendirian. Pihak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berjaya menghidu kegiatan tersebut yang dipercayai mensasarkan penumpang dalam kalangan pelajar di sebuah universiti awam sekitar Kuala Lumpur. Ekoran itu, Ops Transporter telah dimantapkan pihak JPJ bagi membendung isu salah guna lesen kenderaan motor atau LKM khususnya dalam kalangan pemandu warga asing. Penyamaran pihak JPJ yang berpakaian seperti pelajar diteruskan di beberapa lokasi stesen bas yang berada di dalam universiti awam berkenaan. Difahamkan, aplikasi sembang digital menjadi platform bagi urusan tempahan perkhidmatan dijalankan dengan menubuhkan sebuah grup chat yang mengandungi 11,000 ahli terdiri daripada pelajar dan pemandu warga asing. Tepat jam 12 tengah hari, kami membuat tempahan melalui grup chat tersebut dengan menyatakan lokasi yang hendak dituju sekitar setapak Kuala Lumpur. But I didn't do this. So, news came to me that somebody in Mecca was preaching something like I was saying, that idolatry is wrong. News reached me in Mecca. So how long have you worked as a driver? I mean, you take a student. To Medina, I went all the way back to Medina, and I entered the masjid of the Prophet. So usually how many trips you can take for one day? It depends on how long you want. For me, like after 7 p.m, I don't do trips after 7. Pelajar warga asing yang berasal dari benua Afrika ini turut mendakwa bayaran yang dikenakan kepada penumpang kebiasaannya bermula pada kadar 10 hingga RM13 bergantung pada destinasi yang ditetapkan. For your wallet, your passport. Setibanya di lokasi,
suspek yang berusia lingkungan 20-an itu berjaya ditahan pihak JPJ selepas disyaki melanggar peraturan di bawah Seksyen 23-2 Akta Pengangkutan Jalan Malaysia APJ 1987. Tangkapan kedua yang dijalankan di sebuah pusat beli belah melibatkan 2 pelajar warga asing yang menawarkan perkhidmatan e-hailing secara haram. Give your phone. What happened? Talk, man. Talk later. What did I do? Talk later. Talk What did later. I do? You see it. Hey! What did I do? What did I do? What did I do? What did I do? Kedua-dua pelajar itu yang berasal dari Bangladesh dan Afghanistan turut dikesan menyalahgunakan lesen kenderaan motor persendirian sejak setahun yang lalu. Sebanyak 8 buah kereta telah disita dan siasatan mendapati majoriti pemandu warga asing yang ditahan gagal mematuhi peraturan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 gara-gara melanggar syarat PAS serta visa pelajar dengan tinggal lebih masa melebihi had yang ditetapkan. Pemilik kenderaan dinasihatkan untuk meneliti terlebih dahulu tujuan sebenar penyewa. Ini disebabkan gara-gara oleh 6 daripada 8 kenderaan yang ditahan pada hari ini telah disalahgunakan dalam Ops Transporter. Dan pemilik dan penyewa boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 23-2 dan Seksyen 26-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menurut Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Zaki Ismail, perkhidmatan pengangkutan awam yang ditawarkan berdepan dengan risiko keselamatan kerana tiada lesen berdaftar di bawah Agensi Pengangkutan Awam Darat atau APAD. Pertama, bila kita guna perkhidmatan yang sah ni, kita dilindungi oleh peraturan dan undang-undang. Jadi, sekiranya kita na'udzubillah min zalik, sekiranya terjadi apa-apa, ini adalah perkhidmatan yang tidak dilindungi oleh insurans. Pelajar-pelajar yang hendak menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam ni tidak menggunakan perkhidmatan yang tidak sah lah. Kita khawatir keselamatan pelajar-pelajar ni, apatah lagi ada laporan-laporan sebelum-sebelum ni di akhbar, sexual harassment dan sebagainya. Jadi kita tak dapat kenal pasti kalau kita gunakan perkhidmatan yang berdaftar ni macam Grab dan sebagainya, kita tak dapat kenal pasti pemandu. Jadi kalau apa-apa hal kita boleh report kepada syarikat dan polis dapat kenal pasti dengan cepat. Pihak JPJ akan terus melakukan pemantauan dan penguatkuasaan ke atas kenderaan yang membawa penumpang tanpa lesen sah dari semasa ke semasa bagi membanteras permasalahan berkenaan. Sementara itu, operasi sekatan jalan raya yang mensasarkan pemandu warga asing atau PEWA turut dipergiatkan di seluruh Kuala Lumpur sekaligus berjaya menahan seramai 70 warga asing berusia lingkungan 23 hingga 45 tahun. Kebanyakan mereka yang ditahan dikesan tidak memiliki lesen memandu Malaysia yang sah dan gagal mempamerkan dokumen perjalanan diri yang sah. Warga asing yang terdiri daripada 59 lelaki dan 11 wanita itu dibawa ke Pejabat Imigresen Kuala Lumpur bagi proses dokumentasi. Laporan Arisha Kalim, 999. Hasrat sekumpulan individu untuk menunaikan ibadah umrah tidak kesampaian apabila penerbangan mereka dibatalkan agensi pelancongan 2 hari sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kerugian dianggarkan lebih RM700,000 sementara pelbagai alasan diberikan pihak agensi apabila mereka menuntut wang mereka dikembalikan. Saksikan laporan jemaah Tanah Suci terkandas disediakan wartawan Ainul Abdul Rauf.
Saya pun buat semakan status syarikat ni. Dia memang berdaftar dengan Motek, ada lesen yang sah apa semua. Saya punya total 54,000. Jaminan untuk dapat duit saya balik tu tak ada. Isu bakal jemaah umrah yang gagal diterbangkan ke Tanah Suci kerana dipercayai ditipu agensi pelancongan masih berlarutan. Sehingga Mei tahun ini, 3 syarikat pelancongan dikesan melanggar Akta Industri Pelancongan 1992 oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek kerana dipercayai terlibat dalam aktiviti penipuan jemaah umrah. Kru 999 bertemu 22 jemaah yang didakwa menjadi mangsa penipuan umrah oleh sebuah syarikat pelancongan milik pasangan suami isteri bergelar Datuk dan Datin. Saya mewakili jemaah yang telah gagal diterbangkan pada bulan Disember tahun 2022, Januari, Februari dan Mac 2023. Kira-kira 400 jemaah yang tidak diterbangkan dan jumlah sebanyak 700,000. Kebanyakan kami ini dibatalkan penerbangannya di saat-saat terakhir. 2 hari sebelum tarikh penerbangan dimaklumkan tiada visa, tiada tiket penerbangan kerana mereka menghadapi masalah dengan pihak ground. Susulan itu, pihak jemaah mendakwa telah menuntut agar pengarah urusan agensi terbabit membayar sekurang-kurangnya 50% daripada harga pakej yang telah ditetapkan. Pengarah urusan meminta masa 2-3 hari untuk berbincang dengan pihak ground untuk dapatkan balik duit tersebutlah. Alasan yang dia bagi sebabnya dia mengambil pakej-pakej kami ini dengan satu syarikat travel yang lain. Pihak ketiga lah, tanpa pengetahuan kami. Bila gagal diterbangkan, baru dia maklumkan kepada kami. Sehingga saat ini, kami masih menunggu pembayaran refund daripada agensi tersebut. Menurut salah seorang mangsa, Nur Fazilah Abdullah, layanan mesra sejak pertemuan pertama di pejabat agensi berkenaan yang terletak di sekitar Petaling Jaya berjaya menambat hatinya untuk mengambil pakej umrah bersama mereka. Saya pun buat semakan status syarikat ni. Dia memang berdaftar dengan Motek, ada lesen yang sah apa semua. So memang daripada situ saya yakinlah, baru masa tu saya percaya dan saya bincang dengan suami, akhirnya kami pilih syarikat berkenaan. Namun, pada Januari 2023, mangsa mula berasa pelik apabila syarikat tersebut tidak memberikan tiket dan nombor penerbangan walaupun tarikh berangkat ke Tanah Suci telah dijanjikan semakin hampir. Bila kita nak pergi bulan 2, bulan 12 masih tak ada lagi apa-apa khabar berita. Bulan 1 saya dah mula rasa cuak lah. Sebab grup WhatsApp yang dia kata nak buat, tak buat lagi. Sepatutnya sebulan sebelum tu mesti dah clear tiket, nombor flight kita, apa semua. Tapi tak ada apa-apa info. Bila saya tanya, dia kata masih menunggu khabar daripada pihak ground. So dari situ saya dah rasa macam pelik lah. Macam mana pula ada pihak ground? Sedangkan sebelum saya ambil package, saya berkali-kali tanya, adakah ini memang tiket yang memang dah confirm? Dia kata dah. Saya hantar WhatsApp pada ustaz ni, 30 hari bulan 1, 1 hari bulan 2, 2 hari bulan 2, 7 hari bulan 2, tak berjawab langsung. Jadi dekat situ memang saya dah rasa memang kena tipu lah. Mangsa berusia 43 tahun ini turut meluahkan kekecewaannya apabila hasrat menunaikan umrah buat pertama kali berakhir dengan kerugian lebih RM20,000. Macam saya, kali pertama penat kumpul duit. So macam sedih lah kan. So
memang berharap sangat-sangat. Perbincangan awal tu ada wakil beberapa daripada kami yang dapat berjumpa dengan pihak syarikat masa tu, dan Datuk masa tu dia kata dia sedang cuba mendapatkan bayaran daripada pihak ground, dan dia kata tapi kalau berlaku macam masalah apa yang saya difahamkan, Datuk akan bertanggungjawab untuk membayar sendiri. Ada dinyatakan 3 kali pembahagian bayaran staggered, so kita pun setujulah. Sebab kita bukan nak cik gaduh. Kita nak duit kami saja. Tapi sampai ke bulan ni pun saya rasa dah lebih 5 bulan, 1 sen pun tak dapat. Dalam pada itu, mangsa bersama kru 999 cuba menghubungi wakil syarikat pelancongan tersebut bagi mendapatkan status terkini bayaran balik yang dijanjikan. Hello. Kak nak tanyalah. Macam mana dengan status kita orang ni? Status tuntutan kami ni. Nanti kalau tu call balik boleh tak? Sebab saya kat luar sekarang ni. Nanti saya call balik. Saya call sekejap lagi ataupun kita WhatsApp sekejap lagi. Oh, tapi takkan tak ada, akan nak tahu progress je lah. Takkan tak ada kaitan pun duduk luar ke kat office ke kan. Akan nak tahu progress je lah. Kena tanya jugalah dulu sebab tak dapat latest update lagi. Kena tanya dulu dengan pihak-pihak apa yang latest update daripada lawyer, and then baru kita boleh jawab lah. Sementara itu, seorang lagi mangsa yang dijadualkan berangkat ke Tanah Suci pada 16 Februari lalu turut mengalami kerugian sebanyak RM54,000 dan merupakan kerugian terbesar dalam kumpulan jemaah yang terkandas tersebut. Saya pun ada rasa was-was lah. Bila saya rasa was-was, saya ada tanyalah dekat agensi tu, macam mana saya punya trip, confirm ke? Dia cakap nanti kita akan buat group. Saya push yang person in charge yang saya contact tu. Dia cakap dekat saya, saya sebenarnya tak nak macam men-spoilkan company lah. Tapi sebab puan dah deal dengan saya, jadi saya nak bagi tahu terus terang lah yang syarikat memang tak dapat terbangkan lah pada tarikh tersebut. Lepas tu saya memang down lah. Wanita berusia 27 tahun ini mendakwa sudah menunggu hampir 7 bulan bagi mendapatkan kembali wangnya, namun masih tiada jawapan. Malah dia telah merujuk kesnya kepada pihak tribunal. Saya punya total RM54,000, tapi tribunal RM50,000 lah. Jadi saya buat maksimum RM50,000. Saya dah menang lah kes saya. Saya adalah salah seorang orang yang pertama yang dapat award tribunal untuk company tu lah. Dan dia memang hadir lah masa hearing tu. Tribunal pun dah perintahkan bayaran selama 14 hari kan pada saya. Tapi lagi berapa hari nak cukup 14 hari tu, saya ada tanya pegawai tu lah macam mana duit saya kan. Dia cuba jawab yang mereka nak buat semakan di Mahkamah Tinggi. Pegawai tribunal cakap mengambil masa sekurang-kurangnya setahun. Jadi diorang nak dragkan masa untuk refund lah. Hari ke-15 saya terus pergi penguatkuasa tribunal. Tribunal cakap kalau dia nak buat semakan tu memang akan ambil masa lama lah. Dan kalau Mahkamah Tinggi cakap keputusan tu adalah betul, diorang hanya kena bayar denda atau di penjara je. Jadi jaminan untuk dapat duit saya balik tu tak ada. Walaupun pelbagai alasan diberikan, namun sehingga kini pihak syarikat masih gagal memberikan tarian tepat bilakah wang mereka dapat dikembalikan, dan difahamkan pihak jemaah kini sedang mempertimbangkan tindakan lanjut yang perlu mereka ambil dalam menyelesaikan kemelut ini. Kru 999 berjaya menghubungi pengarah syarikat pelancongan terbabit bagi mendapatkan penjelasan, namun individu bergelar Datuk itu mendakwa urusan mahkamah mereka bersama pihak ketiga masih berjalan. Susulan kejadian yang berlaku, lebih 20 jemaah telah membuat laporan polis di beberapa balai polis untuk menyelesaikan kemelut yang mereka hadapi ini. Oleh itu, kami bertemu Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul, ASP Rahmat Fitri selaku Duta Anti-Scam untuk mendapatkan pandangan beliau tentang isu ini. Terdapat beberapa cara dan langkah. Yang antara dia adalah proses tindakan sivil. Dia saman pihak itu. Itu saman tu kena bawa ke mahkamah. Mahkamah akan menentukan. Yang kedua, mereka boleh membuat tuntutan melalui tuntutan tribunal di KPDN HCP. Tribunal akan membantu untuk mendapatkan semula wang ganti rugi daripada pihak yang telah menerima duit.
So ini proses prosedur dia. Bukannya melalui PDRM yang akan arahkan MS ni travel agency, kau dah ambil duit 10, kau pulang balik 10, tak. Cuma kebanyakannya orang ni dia tak nak, dia nak kita buat semua. Dia datang sini, dia nak kita buat semua. Kalaulah kita diberi kuasa, kita akan bantu. Tak ada masalah. Cumanya ini memang di bawah civil dan juga tribunal pengguna untuk nak dapat duit balik. Beliau turut menegaskan agar semua jemaah haji dan umrah perlu merujuk Lembaga Tabung Haji dan Motek bagi memastikan agensi pelancongan yang diambil adalah berdaftar serta mendapat kelulusan yang sah. Individu yang didapati terlibat dengan sindiket penipuan pakej umrah atau haji boleh dihukum penjara maksimum 10 tahun serta denda dan sebat jika sabit kesalahan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Walaupun terdapat akta dan undang-undang yang melindungi jemaah umrah daripada teraniaya, masih terdapat kelompongan dari sudut masa serta prosedur perundangan yang akhirnya merugikan jemaah akibat kelemahan pengurusan serta sikap tidak bertanggungjawab agensi-agensi umrah tertentu. Laporan Ainul Abdul Rauf 999. Hajat sepasang kekasih untuk bersiar-siar di Bandar Temerloh terencat apabila mereka menjadi antara penunggang motosikal yang ditahan pada jam 1 pagi. Operasi malam minggu yang digerakkan pasukan Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik, Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang bersama Ibu Pejabat Polis Daerah Temerloh. Saksikan perinciannya bersama wartawan Tun Hizami Hashim. Tak ada. Baru nak buat. Baru nak buat kompon duit. Dia siapa dia? Driver saya. Driver? Umur? 19. Umur 19. Dari? Jantung. Dari Jantung? Semata-mata Malaysia ni nak bayar Temerloh ni? Dah. Tindakan seorang lelaki yang menunggang motosikal tanpa lesen mengundang padah apabila dia bersama teman wanitanya ditahan dalam Ops Samsing Jalanan. Pasukan Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik, Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang bersama Ibu Pejabat Polis Daerah Temerloh melaksanakan operasi rutin dalam mengatasi kegiatan mat rempit. Dia orang ni memang suka sangat datang sini semata-mata untuk orang panggil mat rempit ataupun samsing jalanan. Ini antara lagak samsing jalanan yang mula berlegar-legar di sekitar Temerloh dan mempamerkan egsos diubah suai dengan bunyi bising sekitar jam 12 tengah malam. Namun, tindakan mereka memakan diri apabila operasi melibatkan 67 anggota penguatkuasa digerakkan tepat jam 2 pagi. Terdapat juga mak rempit yang cuba untuk meloloskan diri daripada operasi yang digerakkan pada jam 3 pagi sehingga terbabas ke dalam longkang. Ini kerana 6 dalang utama di Taman Cengkang ini telah dikepung dan ditutup oleh pihak berkuasa menggunakan kenderaan polis. Laluan-laluan tikus di sekitar Litar Haram ini turut menjadi lokasi untuk mereka bersembunyi daripada dikesan pihak polis. Mereka meninggalkan motosikal mereka di tepi jalan dan bersembunyi di dalam semak samun. Dan ketika ini, pihak berkuasa sedang memburu mereka untuk dikenakan tindakan kompaun. Mari, mana lagi? Tapi saja tak 15 biji. Motor mana? Sanggup awak dalam dia. Dia dah semok berapa lama dah semok.
Dari mana? Tahu dah awak datang dari mana? Mentaka. Panggil kawan-kawan yang datang. Lelaki berusia 19 tahun antara 77 penunggang motosikal yang ditahan dalam operasi ini. Ada friend-friend dia lah tapi tak nombor. Tadi lari sebab apa? Takut berdebah. Depan apa Memang takut salah tu. Takut sebab tak lesen lah tu. Tak ada lesen. Suka-suka. Hobi. Motor saya. Motor sendiri. Sebab abah yang uruskan. Nama atas saya tapi abah yang selesaikan. Kerja ke? Kerja. Kerja kontrak. Ngecat rumah. Memang tak ada Kenapa Sebab memang takut. Memang cabut ni tak nak syak lah. Benar-benar tak nak syak. Selain itu, pelajar sekolah tingkatan 5 ini juga didapati keluar pada waktu malam tanpa kebenaran penjaganya dipercayai untuk merempit. SNP masih percubaan. Awak tahu. Negeri P ni percubaan. Belum pergi ke lesen besar lagi. Tadi follow kawan naik kereta lah. Follow kawan pergi makan. Ada lari tadi? Lari. Tahu ikut benda ni naik atas. Lepas tu tengok dia orang nyok nak semak. Biarlah dia orang. Dia duduk lah tengah. Kenapa lari? Takut sikit. Dia modify motor? Sikit. Modify apa tu? Tukar exhaust. Kenapa tukar exhaust? Sebabnya pernah kejadiannya pernah nak terhimpit dengan kereta lah. Tu yang tukar biasa memang nak kena himpit tu sebabnya ulang alik kan lari lancang ke KV tu pula jauh. Tu yang tukar tapi tak kuat sangat lah. Manakala tindakan lelaki ini yang menunggang motosikal tanpa lesen bersama teman wanitanya sejauh lebih 60 km turut mengundang padah. Boleh datang tadi. Dari jalan tu? Mau balik kerja. Kerja mana? Kedai makan je. Ya weh? Tak kerja. Tak kerja. Lepas balik kerja pukul 12 lebih tadi. Dalam pukul 12? Atas pukul 12 lah saya datang. Dari Jerantuk mari ke Temeluk. Semua mata nak lepak lah. Tak ada jalan. Cakap apa kat mak dia buat keluar tadi? Mak dia tak ada sini. Ada akak dia. Nak minta keluar dengan apa? Kakak bagi? Bagi. Dia cakap akak dia bagi. Tapi kalau biasa saya balik awal dengan dia lambat. Tapi awak tahu tak? Awak tak ada lesen memandu tu. Tak salah, tahu. Tahu salah? Tahu. Kita tahu undang-undangnya. Saya degil. Hasil operasi, 2 motosikal disita manakala 124 notis saman dikeluarkan kepada 77 penunggang motosikal atas pelbagai kesalahan trafik. Operasi tamat pada jam 6 pagi. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Baru-baru ini, sebuah video berdurasi 1 minit 3 saat memaparkan kejadian samun bersenjata di mesin ATM sebuah bank di Ipoh Perak menjadi tular di media sosial. Dalam rakaman itu, suspek dilihat memasuki premis dengan memakai topi keledar bagi mengelak kamera CCTV merakam wajahnya. Apa perasaan abang bila first menonton video tersebut? Okey, perasaan saya semua akan rasa nervous lah. Kalau lagi-lagi kalau kita jalan berseorangan. Kalau untuk lelaki mungkin tak ada masalah. Kalau untuk wanita kita kena sentiasa berjaga. Okey, untuk nasihat anak muda, kalau boleh buat benda yang kita join benda-benda yang positif, maksudnya kita
kalau boleh mengelakkan benda-benda jenayah lah. Bila ada masa depan ni, kita kena fikir panjang, and then bila kalau dah terperangkap dalam kes jenayah, masa depan kita memang gelap masa depan kita. Ada dua pihak lah yang perlu mengambil inisiatif sendiri, iaitu orang yang datang bank. Kalau kita datang bank, kita tengoklah kiri kanan, depan belakang. Lagi-lagi kalau dalam situasi yang baru-baru ni berlaku, orang tu tak membukakan helmet, jadi kita dah boleh aware siap-siap lah untuk kita punya keselamatan diri. Dan lagi satu pihak yang perlu mengambil inisiatif, iaitu bank tu sendirilah untuk memperketatkan dia punya keselamatan dengan menyediakan mungkin senjata kepada pengawal keselamatan bank tu sendirilah. Dalam keadaan tu penjenayah tu bersenjata, jadi perkara yang boleh dia buat adalah untuk selamatkan diri dia lah. Jadi saya tak salahkan dia 100%, tapi apa yang dia buat, dia melarikan diri dan dia menjerit meminta pertolongan lah daripada dekat luar tu. Sebab dalam video tu pun tak ada suara kan. Jadi kita tak tahu apa yang dia jeritkan, apa yang berlaku sebenarnya dekat dalam bank tu lah. Pertama sekali saya akan perhati dululah keadaan sekeliling. Kalau saya dapati macam ada perkara yang curiga, so saya tak akan masuk lah ke tempat tu. Pasti saya akan pastikan saya pergi bersama kawan lah, supaya kalau apa-apa yang jadi kawan saya adalah untuk bantu saya. Okay, saya akan pastikan mak bapak saya, selalunya orang tua dia mak bapak saya lah. Saya akan pastikan saya akan guide dia, tolong dia untuk dia buat olah bengkel. Supaya benda-benda yang buruk macam ni tak akan terjadilah untuk kepada dia lah. Kedua-dua mangsa wanita yang terlibat tidak mengalami sebarang kecederaan. Namun kejadian itu meninggalkan kesan trauma kepada mangsa. Seorang daripada wanita berusia 50 tahun mengalami kerugian sebanyak RM300. Siapa saja boleh jadi sasaran pada penjenayah, kan? Tak kira lelaki ke wanita. Tetapi banyak kali oleh kerana rasio penjenayah lelaki lebih ramai daripada wanita, maka banyak kali penjenayah ini memilih mereka yang dilihat oleh mereka sebagai lemah. Kalau seseorang tu terdesak, termasuklah penjenayah, dia akan mengambil tindakan tanpa mengira risiko yang ada pada situ. Jadi walaupun dia tahu kat situ hari orang ramai, siang, kemudian dia tahu juga premis bank ada pengawal keselamatan, ada CCTV, saksi ada, ya, tempat letak motosikal pun terdedah, ya. Makanya peluang untuk melarikan diri itu rendah. Tapi kalau terdesak, samalah penjenayah tadi. Macam kalau kita tengok video ni sendiri, kita ada 4 karakter dalam sana. Ya? 2 mangsa, 1 penjenayah dan 1 pengawal keselamatan. Yang menjadi masalahnya, siri-siri tindakan sebelum, semasa dan selepas itu, kalau kita dapat perbaiki, sama ada bagi pihak pengawal keselamatan itu, kawalan keselamatan, perkhidmatan itu, mahupun mangsa, maka kita dapat mengurus risiko kita dengan lebih baik. Dalam video ni yang kita nampak, dia lari keluar. Bagi saya itu kelemahan. Bagi saya kalau dia nak lari, kemudian dia kunci pintu itu lebih baik. Sebab semua terperangkap dalam sana, termasuk penjenayah. Dan apa tindakan susulan itu? Hubungi pihak berkuasa. Kalau ikutlah respon time kepada target-target yang demikian, untuk pihak berkuasa adalah singkat. Ya, tak sampai 5 minit dia boleh sampai. Satu operasi khas dilancarkan pihak polis untuk menjejaki suspek. Orang ramai yang punya maklumat berhubung kejadian boleh berhubung dengan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 392 Palang 397 Kanun Keseksaan. Sindiket penyelundupan pendatang asing tanpa izin tumpas selepas 12 ejen sindiket yang terdiri daripada warga tempatan dan Myanmar berjaya ditahan pihak polis. Aktiviti penyelundupan yang menggunakan jalan laut dan darat di sekitar daerah Langkawi dan Kubang Pasu turut terbongkar. Saksikan perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Menerusi serbuan ops pintas digerakkan polis Kedah, setiap parti dipercayai perlu membayar RM5,000 hingga RM7,000 untuk diselundup masuk dan dijanjikan pekerjaan.
Sindiket ini juga dikatakan bekerjasama dengan ejen sindiket di Yangon, Myanmar. Turut ditahan 47 pendatang asing tanpa izin warga Myanmar berumur di antara 15 hingga 50 tahun kerana masuk ke negara ini tanpa dokumen sah. 2 kenderaan antara yang dirampas ketika serbuan di ladang getah Felda, Lakatamin di Bukit Kayu Hitam Kedah, manakala 3 serbuan di Taman Tunku Sarina dan Taman Kemuning di Kulim, Kedah. Pemeriksaan di sebuah hotel di Taman Pekan Jitra pula menemukan sepucuk pistol jenis revolver bersama 6 butir peluru hidup. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Seorang lelaki ditahan untuk membantu siasatan kes kematian seorang penjawat awam dalam satu pergaduhan di Machang, Kelantan. Suspek yang berusia 46 tahun itu dikatakan bergaduh dengan seorang lelaki berusia 51 tahun di hadapan sebuah premis di Kampung Cabang Sungai Hala, Machang. Mangsa telah meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital akibat kecederaan parah di kedua mata dan patah tulang rusuk sebelah kiri. Motif kejadian dipercayai mangsa mempunyai perselisihan faham dengan isteri suspek yang bekerja dalam jabatan awam yang sama di Kuala Kerai, Kelantan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Jabatan Kastam Diraja Malaysia berjaya menggagalkan cubaan menyeludup masuk dadah jenis ketamin seberat 20.14 kg bernilai 1.2 juta di Pusat Mail dan Kurier Lapangan Terbang Antarabangsa, Kuala Lumpur. Dadah itu didapati disembunyikan dalam 20 bungkusan plastik aluminium foil dan diisytiharkan sebagai bahan farmaseutical serta menggunakan alamat penerima yang palsu berdekatan sebuah kolej swasta di Nilai Negeri Sembilan bagi mengaburi pihak berkuasa. Tiada tangkapan dibuat dan siasatan sedang dijalankan bagi mengesan dalang sindiket ini. Sebuah trailer yang syarat membawa muatan kayu dilaporkan terbalik sehingga mengakibatkan seorang wanita maut manakala 20 individu lagi cedera di lokasi kejadian sekitar daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Saksikan perinciannya dalam Tragedi 999. Seorang wanita warga Emas maut manakala 7 lagi cedera dalam nahas kemalangan melibatkan 6 kenderaan termasuk 2 buah trailer di kilometer 164.8 Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran Bukit Minyak Sungai Bakap, Pulau Pinang. Kejadian kira-kira jam 4.20 pagi itu melibatkan 21 mangsa namun 13 daripadanya tidak mengalami sebarang kecederaan. Menurut jurucakap Pejabat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 4.30 pagi sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Nibong Tebal digegaskan ke lokasi kejadian. Setiba di lokasi, pihaknya mendapati sebuah trailer membawa muatan kayu yang dipandu seorang lelaki berusia lingkungan 30-an telah terbalik melintangi jalan. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan, Eng Ahtiam mendakwa, kemalangan tersebut kemungkinan berlaku disebabkan hujan dan jalan licin sehingga mengakibatkan pergeseran antara 2 buah trailer berkenaan. Kemalangan itu menyebabkan muatan kayu terbalik sehingga menghempap 4 kenderaan yang tidak sempat mengelak. Ekoran itu, wanita warga Emas berusia 60 tahun yang merupakan penumpang bahagian hadapan sebuah kereta jenis sedan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas mengalami cedera parah
dipercayai akibat dihempap kayu berkenaan. Pemandu kereta tersebut pula dilaporkan tersepit namun berjaya diselamatkan. Kesemua mangsa yang cedera berusia lingkungan 20-an hingga 50-an dibawa ke hospital seberang perai bagi rawatan lanjut. Operasi menyelamat ditamatkan sepenuhnya pada jam 8.17 pagi selepas pihak bomba mengesahkan tiada lagi mangsa tersepit di bawah longgokan kayu serta di dalam kenderaan. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Dengan itu, sekian sahaja daripada kami. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya, Sofia Nur Solihatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.